Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Nak tanya, dah selawat? Kalau belum selawat, jom sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Selamat datang ke program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hakim. Mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Baik, pada pagi ini kita ingin membicarakan tentang satu topik munakahat, iaitu berkaitan enggan fail perceraian, bersama dengan guru kita yang mulia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Bagus, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini, dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang kemusykilan, sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 18881677. Boleh juga ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada guru kita berkaitan topik kita, sekali lagi saya ulang, iaitu enggan fail perceraian. Baik, jadi sebelum kita nak membuka kepada ruang persoalan, kita nak dengarkan dahulu mukaddimah topik kita supaya kita faham dan kita boleh tanyakan soalan yang tidak kita faham. Okey, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasaruhu wa wala. Yang dirahmati Allah, Da'i Hakim, seterusnya kepada kru bertugas, penerbit, dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pertama syukur Allah Subhanahu wa taala, pagi yang berbahagia ini dapat kita sulamkan pagi ini dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita ya. Okey. Hari ini kita cerita mengenai tajuk dia adalah enggan fail perceraian. So kita mukadimahkan iaitu dengan kisah ataupun apa tu perceraian ya. Okey. Semua orang ketika mendirikan rumah tangga tidak ada terfikir untuk bercerai. Betul. Kecuali kalau dia ada gangguan sikit dekat sini. Okey. Gangguan tu sama ada memang gangguan ke atau ada niat tak baik ke, tu maksudnya ada gangguan lah cerita daripada awal Tapi mana-mana orang pun kalau bila ada jodoh dia sampai, maknanya dia hati tu tak ada fikir nak bercerai. Okey. Tapi kata pepatah Melayu, bagai hujan tak semuanya, bagai panas tak semuanya hingga ke petang. Ada orang memang jodohnya sampai situ saja. Alasannya berbagai-bagai lah. So jadi maknanya bila berkahwin dengan cara Islam, Islam sediakan jalan penyelesaian. Iaitu apa? Imsak bil ma'ruf, maksudnya sama ada kita nak pertahankan dengan cara baik, ausarihu bi ihsan, ataupun lepaskan cara baik. Maksudnya tak ada nak bergantung-gantung ke, tergantung ke, kena gantung ke, tak ada. Nak bergantung tak bertali ke apa, tak ada. So maksudnya, maknanya sama ada nak pegang dengan cara baik ataupun lepaskan cara baik. Okey, pilihan dia. Okey. Tapi dalam hadis Nabi SAW bahawa abghadul halal indallah at-talaq, iaitu maknanya perkara yang halal tapi paling Allah Subhanahu wa taala tidak suka adalah talak. Sebab apa? Kerana banyaknya kalau orang tidak matang daripada sudut emosi dia, pemikiran dia, sudut kefahaman agama dia, talak ni dia membawa kemudaratan yang besar. Contoh macam hak penjagaan anak-anak. Okey, maknanya anak-anak sudah maknanya kebajikan anak mungkin tidak dijaga. Maknanya anak dapatkan isteri, suami sakit hati. Jadi nafkah tidak dibagi pada isteri contohnya. Isteri sakit hati kepada suami, tak dibagi pun hak ziarah. Nak ziarah tutup pintu, tak adalah apalah. Maknanya abghadul halal indallah at-talaq. Maknanya Allah tak, paling benda Allah tak suka pada benda itu boleh sebab talak. Sebab apa? Dia banyak melahirkan kadang-kadang selepas itu benda-benda yang tak bagus. Perselisihan dan sebagainya. Itu belum cerita sebelah pihak, kadang-kadang bergaduh sama dua keluarga.
Bukan suami isteri tu saja, dua keluarga. Kan? Maknanya keluarga ni dia ada cerita side dia, ni ada cerita side dia, bergaduh dua keluarga. Kan? Jadi maknanya kemudian antara lain berlaku fitnah. Cerita dia perbesar-besarkan. Sebab tu ibu-ibu kakak ayah saya sekalian kan, cerita dalam rumah tangga ni, kalau kita dengar, jangan dengar sebelah pihak. Kita kena dengar dua-dua belah pihak. Kan? Itu yang maksudnya kita dipanggil tabayun. Tabayun ni maknanya satu benda yang disarankan oleh agama, satu istilah, iaitu kita selidik. Kan? Kerana Quran Allah sebutkan bahawa ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran, maknanya kalau dengar satu benda hendaklah kamu selidiki satu benda tu kan. So maksudnya apa yang penting dalam hidup kita ni adalah tabayun. Tabayun tu apa, iaitu kita selidik. Tapi realiti dia benda tabayun ni benda apa nama, berkaitan dengan berfikir. Kan? Berkaitan dengan proses berfikir. Proses berfikir ni bukan senang. Kan? Sebab tu ramai orang malas. Jadi apabila orang malas, dia terus jump pada hukum, conclusion. Ni tak baguslah, ni mengarut lah, ni merepek lah, apalah. Dia malah nak mikir. Sebab tu hanya orang-orang yang maknanya melatih diri dia untuk berfikir, untuk tabayun, biasanya dia layak untuk maksudnya menghandle rumah tangga. Sebab tu kadang-kadang hakim mahkamah syariah, peguam syar'i, kaunselor, dia dilatih untuk berfikir. Bagi orang biasa ni kadang-kadang fikir ni proses otak. Dia orang malas kadang-kadang fikir. Malah aku banyak benda aku nak fikir lagi dah. Petang nak masak, nak ambil anak, nak apa, malah aku. Habis tu macam mana? Tak bagus dia. Maksudnya dia terus maknanya jump pada conclusion ataupun dia terus menghukum orang itu. Okey, jadi maknanya ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, maksudnya dia benda halal tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Kenapa? Sebab kadang-kadang banyak berlaku apa nama kemudaratan ataupun benda-benda yang tak baik selepas itu. Okey. Jadi kadang-kadang orang memilih pula untuk tidak apa nama, tidak mau berpisah. Okey, maknanya tak mau berpisah daripada sudut talak itu, pisah fizikal, pisah dah. Seorang duduk jauh, seorang berajuk, seorang duduk rumah mak dah, seorang dah tak balik rumah dan sebagainya. Kan? Jadi maksudnya tapi tak mau untuk menyelesaikan status. Sama juga kadang-kadang bila nak menyelesaikan satu benda, dia ada proses. Benda-benda proses tu kadang-kadang mengambil masa kita, tenaga kita, emosi kita. Itu yang kadang-kadang orang maksudnya susah ataupun lambat lah, ataupun malas nak mengurus seperti itu. Sama juga benda malas. Sebab tu dalam hadis saya memang tertarik sangat 8 doa yang Nabi SAW ajar untuk kita supaya dihindarkan benda itu adalah wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku mohon kepada Allah untuk jangan sampai lemah semangat dan juga ada sifat al-malas, the laziness tu. Sebab nak mengurus ni dia banyak ambil masa kita, tenaga kita, kita punya emosi kita. Kan? Jadi tapi kena diurus. Benda tu kena diurus kan. Tu jadi maknanya malu kadang-kadang orang kenal kan, macam imam masjid. Kenapa dekat masjid? Kenapa ada dekat contoh kan, dekat apa makam syariah ni? Kan. Jadi orang malu nak mengurus. Benda-benda demikian itu. Tapi memang kena urus, kena urus kan. Jadi sebenarnya Islam ada panduan untuk berkahwin. Okey. Dan Islam ada juga panduan bagaimana perkahwinan itu bila telah habis tamat tempoh lah, expired itu panggil lah. Bahasa mudah nak senang faham lah kan. Sama ada tamat tempoh tu dengan kematian, ada cara mengurus juga, ada cara mengurus juga persoalan harta dan sebagainya, ataupun dengan tak ada jodoh lah kita panggil. Tak ada jodoh tak ada jodoh ni sama ada caranya positif ataupun negatif lah. Kadang-kadang positif tu caranya bagus, itu dah bagus. Quran sebut imsaku bil ma'ruf, maksudnya nak tahan tangan cara baik dan lepas cara baik. Ataupun kadang-kadang dengan cara yang tidak bagus lah. Maksudnya melanggar undang-undang ataupun melanggar hukum kan, lari daripada rumah, macam-macam perangai dia. Bila lari rumah dah macam hal pula, suami pun macam-macam hal pula. Jadi macam-macam hal lah cerita dia. So jadi maknanya kena urus. So kahwin ada cara dia, ada proses dia. Perpisahan juga ada proses dia. Hari ini kita akan bincang sedikit lah, mudah-mudahan membantu bagi orang yang mungkin nak cari pencerahan apa nak buat ni rumah tangga ni nak pening kepala kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita pelan-pelan semampu yang kita boleh kita hurai dan terangkan insya-Allah. Okey, baik. Jadi setiap perkara ada jalan penyelesaiannya, termasuklah apabila kita nak bercerai, datang Islam memberikan jalan yang terbaik.
Okey, kita nak terus meraihkan soalan yang pertama pagi ini dari sahabat kita Mas Niza. Assalamualaikum kepada Ustaz, Da'i dan seluruh warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah pilihan isteri sekiranya suami enggan memfailkan talak atau cerai kerana dizalimi? Bolehkah isteri memohon penceraian dengan alasan syikak? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bagaimanakah suami yang curang dan berselingkuh dengan wanita lain tetapi tiada bukti untuk memfailkan cerai? Apakah pilihan isteri? Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga kepada Mas Niza atas soalan. Okey. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Okey. Bagaimana satu perkahwinan itu boleh maknanya terpisah lah, Ya. dengan 5 cara. 5 cara, salin kan? Salin. Salin. Okey. Qayyidul ilma bil kitabah. Betul. Maknanya tambatlah ilmu itu dengan menulis. Kenapa? Kerana selemah-lemah tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Masya-Allah. Okey. Jadi ada 5 cara. Yang pertamanya dengan cara baik. Cara baik ni apa? Kita bincang dengan suami, bang, kan kita ni dah tak sehaluan, kan awak ni apa nama makanannya singkong. Kan lagu tu. Saya ni makanannya keju. Maksudnya tak sehaluan. Jadi mana bincang cara baik, okey, pergi sama-sama selesaikan cara baik. Betul. Tak ada kecoh-kecoh, tak ada nak cakap awak salah, ini salah, semua satu dunia dengar. Sekarang lagi lah, kadang-kadang bila tidak ada kematangan, semua benda nak dikongsikan dekat Facebook, kan, dekat apa nama, dekat IG dengan sebagainya lah. Sebab apa? Hari ni bergaduh dengan Habib 1000 like. Dia suka orang like. Okey. Pertama tadi apa cara tadi? Iaitu dengan cara baik. Betul. Okey. Yang keduanya dengan cara taklik. Okey. Jadi orang perempuan daripada awal perkahwinan, kan, peruntukan undang-undang dan cara ada. Suami kena baca taklik. Taklik, iaitu kalau dia tinggal isteri dia sebagai berbulan-bulan dan sebagainya, maka suami mengadu kepada hakim, maka boleh jatuh talak dengan cara taklik. Suami tinggal tanpa khabar berita dan tanpa nafkah. Suami pun dalam taklik salih, sain dan saksi. Itu dengan cara taklik kalau suami tinggalkan. Okey. Yang ketiganya iaitu dengan cara fasah. Fasah ni maknanya perkahwinan itu memudaratkan. Okey, bahasa syikak tadi, syikak kita ada soalan tadi kan. Syikak tu istilah untuk kemudaratan bagi rumah tangga. Maknanya jadi boleh tak isteri soalan tadi mohon perceraian dengan alasan syikak. Maksudnya syikak ni maknanya ada kemudaratan rumah tangga. Jadi boleh dengan cara fasah. Yang ketiga dia. Okey. Yang keempatnya, macam mana perkahwinan itu boleh terpisah, iaitu dengan cara khuluk. Khuluk ni tebus talak. Jadi isteri kata, tak apalah bang, saya bayar awak sebahagian duit, maksudnya kita kira lah ni sebagai awak punya, kita punya perkongsian hidup lah apa semua. Abang setuju tak untuk lepaskan saya bayar contohnya RM100 contoh. RM100. Mana suami pun bertawa-tawa. Ini real case ni saya cerita bukan meripik tau. Ini cerita betul lah. Tak boleh lah awak belayar saya RM20,000 lah contohnya kan. Dan suami setuju benda tu. Isteri bayar, khuluk. Dia panggil tebus talak. Baik. Dan jalan yang kelima iaitu dengan jalan kematian. Jadi maksudnya dari kematian terpisahlah perkahwinan itu. So jadi macam mana satu orang isteri dia nak mohon perceraian. Okey, dengan 5 cara itu. Okey. Tapi dia benda tu ada dia punya maknanya perbahasan ataupun dia punya cara, ada proses dia lah cerita dia. Maknanya balik pada tadi, boleh tak isteri soalan pertama memfailkan kerana dia syikak, maknanya ada syikak tu ada kemudaratan, ada persisian, ada panas dalam rumah tangga tu boleh. Tapi kalau 5 tadi dengan cara apa? Kalau yang syikak tu dengan cara apa? Cara fasah ni. Cara fasah so sebagai dai yakin, sebagai wakil kepada seluruh pendengar gitu, dengan cara fasah. Bukan cara taklik, bukan cara taklik, bukan cara khuluk, maknanya cara fasah. Betul. Dan soalan yang kedua iaitu kita nak meraihkan soalan yang kedua sebentar lagi kerana kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Abdullah. Kami membahaskan tentang topik munakahat, iaitu enggan fail perceraian. Baik, tadi kita tunda soalan yang kedua dari sahabat kita, Mas Nizal. Kalau boleh saya ulang kembali. Bagaimanakah suami yang curang dan berselingkuh dengan wanita lain tetapi tiada bukti untuk menfailkan cerai? Apakah pilihan isteri? Okey. Silakan Ustaz. Okey, sekarang ni apabila kita bercerita mengenai proses memohon perceraian dengan jalan mahkamah. Ya. Okey, macam contoh tadi ada 5 kita dah sebut. Saya ulang balik, yang tak salin iaitu dengan cara baik, okey, kemudian dengan cara taklik. Betul. Yang ketiga fasah, yang keempat dengan cara khuluk atau putus talak, dan yang kelima dengan jalan kematian. Ya, jangan buat benda-benda yang sampai kematian. Itu biar natural. Betul. Okay. Itu panjang pula cerita lain, tu bahas buat lain pula. Okey. Jadi dengan 5 cara tu. Okey. Jadi soalan kedua adalah bagaimana keadaan isteri yang maksudnya suami dia curang tapi tak ada bukti. Okey. Mahkamah tak nak dengar kita punya hearsay, kita punya macam suami saya ni jahat, orang apa tak nak. Okey, nak dengan bukti. Baik. Okey, sekarang kita tak ada bukti. So macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Tak ada bukti. So maksudnya okey, pertama sekali ibu kakak saya sekalian, saya lebih suka bicara mengenai daripada 2 sudut. Satu proses undang-undang, satu lagi sudut tauhid kita. Baik. Okey. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah tunjukkan, kan? Sebenarnya kalau suami itu memang dia ada perangai yang buat begitu, kalau dah jadi tabiat dia mesti jumpa. Walaupun hari ini dia ada telefon, ada gambar pelik-pelik, kita jumpa, kita pun sedih, kita pun marah, tak sempat nak screenshot. Kalau itu perangai dia akan timbul juga akhirnya. Betul. Sebab itu hubungan dengan kita dengan Tuhan tu pun kena kuat juga. Kita bukan handle rumah tangga antara kita dengan dia, tapi yang memegang jodoh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So maksudnya 2 sudut lah. Satu proses mahkamah, satu lagi proses memang agama. Kita kena faham benda tu. Menjodohkan kita Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang memegang jodoh kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memang tak tahan apa semua, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa jangan ya Allah bagi aku cerai, jangan. Kan doa macam mana Nabi SAW pernah ajar orang yang tak tahan, sakit sangat nak doa kematian. Nabi kata jangan doa minta mati. Doa, ya Allah kalau hidup tu baik bagi aku, hidupkanlah. Kalau mati tu baik bagi aku, maka matikanlah. Doa macam tu Nabi ajar kepada satu orang sahabat yang memang doa nak mati. Sama juga jodoh. Jangan doa ya Allah bagi aku bercerai, jangan. Kalau jodoh ni bagus, teruskanlah. Kalau tak bagus, kau maknanya selesaikan cara baik. Kita ada Tuhan. Betul. Sebab tu Salahuddin Al-Ayyubi pernah berpesan kepada kita, kalau kamu ada masalah, jangan cakap ya Rab indil muskilah. Jangan kamu cakap ya Allah aku ada masalah, ya Allah aku ada masalah. Tapi katakan ya muskilah indi Rab. Wahai masalah, aku ada Tuhan. Masya-Allah. Benda tu nampak macam seolah-olah sikit saja twinning dia, tapi tauhid dia betul. Betul, setuju. Jangan cakap ya Allah aku ada masalah. Bukan jangan tu tak boleh langsung, boleh, tapi lagi bagus. Maknanya Salahuddin mengajarkan lebih bagus. Maknanya ya Allah aku ada masalah, tukarkan ya masalah. Wahai masalah, aku ada Rabb. Aku ada Tuhan. Jadi maknanya tauhid kita akan lebih kuat, sebab kita semua hidup kita dengan Allah. Mati, hidup, jodoh, rezeki semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada proses. Jadi balik kepada soalan tadi, akak jangan sedih. Okay, kalau betul suami itu tak bagus, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya macam saya sebut tadi, kalau perkara itu bagus, teruskanlah. Kalau tak, maknanya selesaikanlah. Jadi dan kemudian kalau benda itu tak bagus, Allah akan tunjuk. Tak sebab nak screenshot kan, memang kita pun sedih kan. Akan timbul lagi banyak, insya-Allah. Yang untuk membolehkan sampai pergi ke arah fasah tu. Ya, baik. Jadi dua cara yang telah Ustaz kongsikan kepada kita. Yang pertama, kalau mengikut prosedur mahkamah, memang kena ada bukti. Tapi kalau tiada bukti, tetapkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka dengan ayat Salahuddin Al-Ayyubi tadi, iaitu ya muskilah indi Rabbi. Wahai masalah, aku ada Tuhan di sisiku. Masya-Allah. Baik. Soalan yang menarik juga untuk kita kongsikan bersama, datangnya dari Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah faktor penyebab suami enggan memfailkan perceraian kerana diri terasa dicabar oleh isteri, ego tinggi, dendam dan marah pada isteri, lalu melewat-lewatkan proses perceraian mereka? Manakala di pihak isteri pula adanya orang ketiga dan sifat suami yang pemarah, dendam dan ego menyebabkan ramai para isteri tidak sanggup turun naik mahkamah, dan oleh itu para isteri memilih sanggup digantung tidak bertali. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan
perceraian secara hakam. Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okey, walaupun soalan ni ada dua, tapi dia ada pecahan dia tu. Okey, soalan pertama tadi. Pertama sekali, kenapa suami enggan memfailkan perceraian? Okey, itu kena tanya suami tu kenapa. Baik. Kita boleh agak, mungkin dia ego, mungkin dia malas, mungkin dia apa. Tapi alasan sebenar memang setiap orang dia tak sama. Okey. Jadi maknanya sebab talak tu daripada suami, dah lah dia gantung tak bertali. Kemudian dia tak nak lepaskan isteri dia pula. Itu satu benda yang memang bersalahan dari sudut agama lah. Nafkah tak bagi, hilang daripada radar. Tapi mana tak nak bercerai. Okey. Jadi bagi suami yang hilang daripada radar begini tapi tak nak cerai, isteri boleh untuk pergi ke mahkamah minta dengan jalan apa? Taklid. Bukan fasar lah, taklid, sebab memang dia hilang daripada radar. Okey. Bagi isteri pula, kerana maknanya okey, dia tak nak failkan perceraian, sedangkan isteri tu pemarah lah, suami tu pemarah lah, apa semua. Okey, kita gini. Okey. Orang ni tak sama daripada sudut dipanggil toleransi kepada sifat negatif. Okey? Ada orang kena marah, kena maki pun semua relax lagi. Steady. Tapi mak dia tak tahan tengok. Kau ni apalah, laki kau buat kau macam tu, dia relax. Sebab memang inborn, lahir-lahir orang tak sama. Ada orang yang memang toleransi kepada benda-benda yang negatif tu dia tinggi. Ada orang sikit punya benda kan. Saya dalam satu program kan, ada orang menangis betul-betul. Suami saya memang tak sayang saya apa semua. Saya kata memang ini bergaduh besar ni, nampak gaya cara menyampaikan bergaduh besar. Maaf kenapa? Suami teruk ke? Dia baik Ustaz. Tapi Ustaz, dia kalau jalan tak pernah pegang tangan saya. Allah. Orang kita dengar macam come on, orang ada yang suami tinggal kau tak kena pegang tangan pun jadi masalah besar. Sekilas kita tengok macam kecil, tapi bagi dia tu besar. Baik. Lepas tu maknanya orang tak sama. Jadi maknanya kita cakap suami dia marah lah, pemarah, apa tak minta cerai. Kita tak tahu kenapa dia tak nak minta cerai. Mungkin toleransi dia tinggi dan mungkin ada benda-benda yang dia dia boleh tahan pun. Kita yang tengok macam apa tak tahan. Pada dia okey je. Okey. Tapi kalau dia tak okey. Dia tak okey. Cumanya macam mana nak buat? Dua cara. Kalau kakak, ibu-ibu mampu pergi kepada peguam syar'i. Okey, kalau tak mampu, di sana dekat Wajah Agama dia ada Biro Bantuan Guaman. Tapi Biro Bantuan Guaman ni maknanya kena sabar juga sebab dia free. Macam dia percuma. Jadi maknanya ramai yang menunggu. Jadi kena sabar jugalah. Daripada tak buat apa-apa. Daripada tak buat apa-apa, baiklah mulakan dengan Biro Bantuan Guaman kalau tak ada kemampuan. Kalau ada kemampuan, maknanya ada peguam syar'i yang nak membantu dalam proses itu. So itu pilihan dia. Tapi kalau tolerate kita tinggi, boleh tahan, nak teruskan, itu pilihan kita. Kalau tak, dua benda cara tadi itu. Baik. Okey, soalan kedua. Tentang perceraian secara hakam. Perceraian secara hakam. Salinkan. Tulis. Qayyidul ilma bil kitabah. Maknanya hendaklah kita menambat ilmu dengan cara kita menulis. Kita apabila berlaku syiqaq dalam rumah tangga. Syiqaq tadi maksudnya perselisihan, panas, pergeseran, pergaduhan dan sebagainya. Kita tak ada syiqaq kita panggil syiqaq. Apa pilihan yang ada? 5 pilihan yang ada. Salin. 5 pilihan yang ada. Yang pertama apa? Sabar. Itu memang rule number 1, sabar. Sebab tu dalam rumah tangga ni kesabaran yang kena bentuk lah. Rule number 1 dalam rumah tangga kena sabar. Kalau tak boleh sabar, pergi pada rule number 2. Apa rule number 2? Rule number 2, sila rujuk rule number 1. Mana sabar juga. Jadi mana sabar. Yang kedua, kalau tak boleh sabar, pergi kaunseling. Pergi minta nasihat. Bak kata pepatah Melayu, sekalipun kita biasa meniupkan habuk di mata orang, kalau mata kita masuk habuk, orang kena tolong tiupkan. Masya-Allah. Peguam syar'i sekalipun biasa handle kes, dia ada masalah, orang lain kadang-kadang kena tolong dia. Setuju. Kaunselor sekalipun ada masalah, orang lain kena nasihat dia. Sebab kita takkan mampu tiup dengan kita punya sendiri. Kena benda lain tolong tiup kalau kita mata kita masuk habuk. Sekalipun kita selalu tiupkan habuk di mata orang. Masya-Allah. Kita boleh tak? Cuma kalau boleh tolong ajar skill itu kepada kita. Maknanya kedua pergi nasihat. Kadang-kadang ada benda kita tengah panas, kita tak boleh berfikir secara matang. Yang ketiga, jalannya dia dipanggil suluh. Suluh ni apa? Suluh ni maknanya ginilah. Kita pun dah maksudnya panas sangat. Orang ketiga, maksudnya penasihat,
suami cakap gini, boleh tak saya macam ni, isteri macam gini, kemudian penasihat jadi orang tengah. Itu panggil suluh. Suluh orang penasihat maknanya jadi orang tengah. Okey, suami kata macam nak, setuju tak? Isteri kata macam nak, setuju tak? Okeylah, yang ni tapi saya tak setuju ni. Okeylah. Okey, dapat satu solusi. Okey, itu cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah hakam. Okey, hakam pula macam mana? Suami isteri dah panas, dua-dua tak boleh bertemu dah. Suami lantik satu orang, isteri lantik satu orang. Jadi wakil-wakil ini yang berbincang. Jadi dia diserahkan kuasa dia. Ginilah, katakan diserahkan pada pak cik dia kan. Pak cik, okey, Pak Long, suami kata Pak Long, tolonglah Pak Long. Pak Long bincangkanlah apa keputusan, kita ikut saja. Isteri pun kata Pak Ngah, bagi isteri Pak Ngah pula, Pak Ngah bincanglah. So Pak Ngah dan Pak Long bincang. Bincang. Okey, ginilah, dia orang memang tak boleh, kita bercerailah. Maknanya itu hakam. Mana wakil-wakil bincang. Dan yang kelima hakim proses mahkamah syariah. Jadi maknanya bila berlaku satu-satu syikok, ketegangan apa semua, step dia 5. Sabar, pergi kaunseling atau minta nasihat, suluh, hakam, baru kepada hakim. So maksudnya step tu kelima. Cuma maksudnya kadang-kadang kita pening macam mana nak mulakan step itu. Cuba boleh bertanya kepada orang yang tahu kat masjid, kat surau, peguam syar'i, biro bantuan keagamaan, mahkamah syariah, semua tu insya-Allah akan membantu dalam proses maksudnya kita bicara pasal rumah tangga tu lah ya. Allah. Baik, jadi yang pertama kena sabar Ustaz ya. Sabar masuk kubur ya. Baik, soalan yang seterusnya menarik juga untuk kita bincangkan bersama dari Juza Azlin. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, ada sesetengah isteri tidak mahu dilepaskan, bercerai kerana anak-anak menjadi mangsa. Bagi isteri tersebut, cukuplah keperluan anak-anak terbela dan biarkan dirinya terseksa. Apakah itu dibenarkan dan adakah isteri itu juga turut bersubahat membiarkan si suami terus melakukan dosa, iaitu mengabaikan tanggungjawabnya kepada isterinya? Okey, gini. Okey, soalan ni menarik juga. Nanti sambil kita bincang, highlight juga soalan tu biar orang tengok apa benda soalan banyak sangat. Okey, gini pertama sekali, dalam rumah tangga ni, okey, kita ni dah besar. Baik. Kita dah besar panjang. Boleh cari makan sendiri, boleh pergi kedai, boleh beli baju sendiri. Anak-anak kecil tak boleh benda tu. Dalam rumah tangga dan perhitungan mahkamah yang penting adalah kebajikan anak-anak. Okey. Bagi satu orang isteri, apabila bercerai dengan seorang suami, okey, kalau tidak ada perintah nusyus, hak penjagaan anak akan dibagi pada mak dia. Walaupun suami kata, kau minta bercerai, anak kau ambil semua. Tak. Kecuali ada maksudnya sabitan nusyus. Itu ada perbahasan dia. Maknanya mungkin dapat, mungkin tak dapat perbahasan dia. Tapi maknanya kalau biasa, walaupun suami kata, kita bercerai, anak saya ambil semua. Tak. Mahkamah akan tetapkan mak biasanya lebih maknanya jaga anak lebih bagus. Biasanya ada juga bapa yang bagus. Itu perbicaraan maksudnya kan hak hadanah tu. Okey. Jadi maknanya ada setengah-setengah kadang-kadang maksudnya hak jaga anak. Jadi soalan yang ditanya adalah okey, anak bapa ni jaga bagus. Tapi dengan mak dia tak bertanggungjawab. So macam mana keadaan dia, adakah maksudnya suami tu, maksudnya isteri tu bersyubhat ke apa sebagainya. Okey. Jadi daripada bab mak selesai Sekarang daripada bab kita sebagai isteri. Okey. Jadi okey, apa maksud tidak melakukan tanggungjawab? Apa maksud tidak melakukan tanggungjawab? Tidak menjalankan tanggungjawab ni adalah dari kacamata Islam dan undang-undang Okey, kalau dari Islam undang-undang, pertama nafkah. Nafkah ni ada nafkah batin ataupun dan nafkah zahir. Jadi kalau ikut, abang ni tak pun tanggungjawab sungguhlah, tak tolong pun saya angkat barang ni. Abang ni tak tanggungjawab sungguhlah, tak pun tolong saya nak sidai baju. Maknanya bertanggungjawab tu dibesar. Tapi kalau bercara mengenai undang rumah tangga, maksud apa yang tercatat dalam Islam dan juga apa bahagian maksudnya mahkamah maknilah undang-undang yang dikuasakan lah. So nafkah contohnya. Jadi kalau dia kata pada isteri tidak dibagi nafkah, mana tidak bertanggungjawab. Kalau dia kata pada isteri tetap menjalankan nafkah, maknanya bertanggungjawablah di sisi undang-undang. Cuma mungkin tak mix, dia tak romantik, tak apa semua yang kita anggap dia tidak bertanggungjawab. Tapi maksudnya di sisi mahkamah nafkah batin ada, maksudnya nafkah zahir ada, dan bertanggungjawab suami itu. Okey. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan perasaan kita. Okey. Kalau kita ada dua pilihan, dua pilihan Pertama sekali,
halalkan dan kena lafazkan, ya Allah, hak aku halalkan. Jangan biar buat tak tahu, jangan. Hak lafazkan. Kenapa perlu lafazkan halal? Sebab benda yang baik Allah mesti ganti dengan benda yang baik. Masya-Allah. Maknanya, ya Allah, aku lepaskan hak aku. Maksudnya mesti Allah ganti. Percayalah. Allah tu Maha Adil. Betul. Kesihatan ke, rezeki ke, kita tak tahu. Anak kita memang protect kita kadang-kadang. Maksudnya kita tahu apa yang Allah akan bagi, tapi lafazkan, ya Allah, aku halalkanlah apa yang mungkin maknanya suami itu tak apa nama? Tak nilah. Okey. Yang keduanya, kita kena sebutkan juga. Walaupun tak sedap didengar dan suami akan marah. Sebulan sekali kena sebutkan. Sebab kadang-kadang orang ni dia buat salah, dia tak perasan dan tak ada siapa tegur. Dalam keadaan suami dah umur 50 tahun, 40 tahun, siapa boleh tegur dia? Mak bapak tak boleh, adik-beradik tak boleh, kan? Nak pergi kaunseling tak nak, pergi kuliah agama tak nak, tengok tanyalah ustaz, sekejap dah pergi tidur. Okay. Siapa boleh nasihat dia? Orang sebelah dia lah, isteri lah. Memang kena sebutkan. Sebab itu kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang betul walaupun pahit. Pahit nak cakap suami, cakap mesti bergaduh, tapi kena cakap. Cara dia cakaplah dengan cara baik-baik. Okey, saya nak bawa kisah macam mana Firaun. Okey. Okey, Ustaz. Sebelum kita nak dengarkan kisah Firaun itu, kita select sirah. Baik. Kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dan terima kasih juga kepada mereka yang menonton menerusi Facebook yang telah buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa dan yang ketiga sebar. Mudah-mudahan ramai lagi dapat manfaat hasil perkongsian ilmu pada pagi ini. Baik, tadi kita sedang membahaskan soalan dari sahabat kita Jura yang Ustaz kaitkan dengan satu kisah tentang Firaun dan kita nak sambung pada pagi ini. Silakan Ustaz. Okey. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, saya nak cerita rahsia kekuatan orang perempuan. Tapi kita-kita je. Okey. Kita semua tahu kisah Firaun. Okey, tarikhnya bila? Sekitar 1350 tahun sebelum Masihi. 1350 sebelum Masihi, Nabi Musa dan Firaun. Okey. Jadi Firaun ni kita semua tahu. Perangai dia ni waktu bermula apabila dia dapat mimpi dan dia punya tukang telik itu merosakkan psikologi dia dengan mengatakan bahawa nanti akan ada anak yang akan merosakkan kau punya tahta. Jadi dia rasa macam anxiety macam risau melampau. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Maknanya dia bunuh anak-anak lelaki dan juga dia biarkan hidup anak-anak perempuan. Jadi ada satu keluarga dapat anak lelaki, diberi nama Musa. Okey. Jadi maknanya ni confirm kena bunuh, dia hanyutkan di sungai. Okey, kita semua tahu cerita tu. Okey. Nak ceritanya ditemui oleh isteri Firaun iaitu Asia Firti ataupun Asiah lah dalam sekitar Asiah. Maka macam mana Asiah nak cerita kat Firaun bahawa anak ni boleh tak nak bela. Kulit orang Bani Israel, mereka Bani Kibti tau. Bani Kibti, kulit pun lain macam kita lah. Kita kan orang Melayu sawo matang. Betul. Cina dia ada kulit dia, India ada kulit dia. Maknanya kulit adalah kulit Kibti, yang anak ni kulit Bani Israel. Confirm kulit Bani Israel. Tapi surah Al-Qasas, salinkan surah Al-Qasas ayat 9. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li wa lak wa la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Apa kata isteri Firaun? Dia kata setelah diterjemah bahasa Kelantan. Boleh tak kita ambil anak ni kita jadikan anak kita, boleh tak? Sebagai qurratu ain kita contoh kan. Maknanya sebagai kita punya qurratu ain dan kita jadikan anak angkat. Macam mana Firaun boleh setuju? Itu kekuatan orang perempuan. Maknanya bercakap ni sebenarnya memang kekuatan orang perempuan pada suami. Jadi dia bercakap sama dia, maknanya memang banyak orang kan, dia akhirnya menerima pandangan isteri dengan jalan cara dia tak perasan. Kita bukan cerita mana suami saya ego lah, tak dengar cakap saya, sebab kita force, kita paksa
dia ada jalan dan cara maknanya tak secara tak perasan. Sambil makan-makan, bercakap sambil makan, bercakap sambil nak tidur. Betul. Bukan macam abang gini-gini, memang susah. Sebenarnya siapa yang ego sebenarnya dengan jalan macam itu. Tapi Quran sebut kekuatan dia. Bila cakap baik-baik, dia akan masuk, walaupun nampak macam tak ada dah, tapi dia masuk kepala sebenarnya. Masya Allah. Itu kekuatan perempuan. Cakap baik-baik, dia, walaupun kita nampak kadang-kadang kita nak macam result tu cepat, tapi sebenarnya kita tak boleh ubah orang. Kita boleh ubah pemikiran dia. Pemikiran dia ubah dia. Masya Allah. Bukan ubah dia, tak boleh. Ubah pemikiran dia. Pemikiran akan mengubah dia. Macam mana ubah pemikiran? Ulang. Saya dah buktikan. Okey, Dai Hakim sebagai kita punya wakil kepada seluruh pendengar. Okey, saya nak sebut satu perkataan. Tapi Dai Hakim tolong please jangan ingat. jangan ingat perkataan ini. Saya nak sebut perkataan ini tapi jangan ingat perkataan ni ya. Okey. Saya mula ya. Okey. Pensel, meja, kursi, pensel, air, botol, pensel, TV, dinding, pensel, kereta, tayar, pensel. Apa yang Dai ingat? Pensel. Kan saya dah cakap jangan ingat. Okay. Teringat saya. Teringat. Kenapa Dai Hakim boleh ingat? Sebab saya dah pesan tolong jangan ingat, tolong. Kenapa boleh ingat? Kerana benda itu diulang-ulangkan. Kan? Sama juga manusia. Bila benda itu diulang dengan cara baik, secara tak perasan, dia akan ingat. Betul. Itu kekuatan dia. Okey, baik. Jadi kepada orang perempuan, jika ada masalah dengan suami, cakap baik. Lagi baik cakap Kelantan. Tengok sikit nak kecek ni. Kan? Okey, baik Ustaz. Kita ada seorang pemanggil di talian untuk kita raikan bersama. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ni Luqman Hakim dan juga silakan, tuan. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz, ada ni rakan saya ni, seorang ni, dia ni selalu cakap masalah rumah tangga dia ni. Masalah rumah tangga ni suami dia ni baran Ustaz. Apabila dia marah, ada satu-satu perkara yang tak berkenan, dia marah tu, dia mengamuk macam orang tak hilang akal. Dan ni Ustaz, kadang-kadang ada sekali tu ada berlaku, dia cari wudu, dia tak lupa dalam peti sejuk Ustaz. Sepak peti sejuk tu sampai tanggal pintu tu. Jadi masalahnya sekarang ni dia dah berumah tangga dah 20 tahun, dah lebih 20 tahun. Dia nak buat pasah Ustaz. Jadi dia tanya apakah dia ni nusyus ke ataupun bagaimana keadaan dia ni kalau dia mengadu, sedangkan dia dah tak tahan dah dengan perangai suami ni. Baran Ustaz. Jadi apakah salah ke tindakan dia ataupun macam mana? Boleh ke dia buat pasah, menuntut pasah ataupun dikira nusyus ataupun derhaka ke dia di sudut pandangan Islam dan juga Ustaz sendiri? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kena cakap kat suami tu, abang, senyum nampak gigi. Jangan marah-marah. Macam mana Ustaz? Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, dan terima kasih kepada Tuan Haji yang bertanya. Okey. Sekarang ni pertama sekali bagi pihak suami lah. Saya nak pesan sikit. Saya pernah jumpa satu orang, kan? Dia nasihatkan. Kan? Dia kata kalau ada benda yang dia nak nasihat, kan, tolong belajar untuk kontrol amarah ni. Sebab dia kata dia adalah orang yang pernah kedudukan yang tinggi, hebat dan sebagainya. Dia hilang semua benda kerana amarah dia tak terkontrol. So jadi maknanya saya sampaikan benda sangat bagus sebenarnya, nasihat ini sebenarnya. Maknanya amarah ni bagi kita kadang kita feel good. Kita feel good, kita rasa okey untuk buat, dan benda tu tidak okey sebenarnya. So kita kontrol marah. Sebab tu dalam hadis pun Nabi sebut la taghdab walakal jannah, jangan marah, kau akan dapat syurga. Dan banyak hadis-hadis Nabi suruh kita tahan marah. Tahan marah ni maknanya kena belajar tahan marah. Jadi kalau tidak belajar, tidak tarbiyah untuk kita, maksudnya kita tak didik diri kita, maksudnya memang kita akan takkan, dan makin tua akan makin teruk. Makin tua akan makin teruk. Okey. Akan ada dua istilah, mujahadah dengan tarbiyah. Mujahadah ni kita belajar diri kita. Tarbiyah ni orang lain tolong ingatkan.
Contoh macam dia dengar majlis ilmu, tanyalah ustaz macam ini sebagainya, itu tarbiyah. Mujahadah ni kita sendiri yang maknanya baik diri. Dua-dua kena ada. Kalau tarbiyah tak ada mujahadah pun tak jadi. Mujahadah tak ada tarbiyah, dia lupa. Akhirnya sampai keadaan mungkin lemah semangat dan sebagainya. Dua-dua kena ada untuk baiki diri. Okey, yang itu bagi suami nak ceritakan. Okey, bagi isteri okey. Jadi maknanya kadang-kadang kita faham tak tahan suami yang panas baran dan sebagainya kan. So kalau nak mohon fasah sebab memang tak tahan, memang sangat mengganggu psikologi, boleh tapi kena buktikan macam mana perkahwinan itu memudaratkan. Maknanya dapat tak dapat tu lain cerita. Tapi maknanya boleh lah. Maknanya memohon begini. Maknanya mohon begitu. Tak dikatakan deraka ke apa semua. Sebab itu saya tak tahan, saya nak mohon. Maksudnya itu hak isteri lah. Jadi suami terpulang, maknanya nanti makan nilai lah. Maksudnya boleh ke tak boleh ke. Kalau jodoh panjang tetaplah ada. Ada orang kadang-kadang bergaduh tiap-tiap tahun. Beranak je kan. Maaf saya sebut real lah. Ada kadang-kadang senyap cerai. Allah. Jadi jodoh ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya benda tu. Memang sudut kita bergaduh apa semua itu kemanusiaan. Tapi yang memegang jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid kena betul. Jadi apa-apa hal minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Macam Salahuddin ajar kita tadi dah. Maknanya jangan kamu kata ya Rab ini muskilah. Wahai Tuhan aku ada masalah. Boleh, tapi upgrade lagi. Wahai masalah aku ada Tuhan. Masya-Allah. Allah Allah. Okey Ustaz, kita nak meraihkan lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Hadi Abdul Rahman. Dari mana tuan? Saya daripada Banatul Cerah. Okey, baik. Silakan. Soalannya? Kalau boleh kita nak elakkan. Terputus-putus Kalau Okey, baik tuan. Mungkin kita ada, kalau boleh ulang semula soalan. Ulang semula soalan Tuan Halim. Kalau boleh kita nak elak perceraian kan. Kalau rumah tangga ni. Sekali lagi, kalau pun tak diadakan kursus sekali yang kedua, ada apakah kemampuan dia, berapa gaji dia, berapa. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada Tuan Halim Abdul Rahman yang sudi bertanyakan kepada kita. Kalau tak silap saya soalan berkaitan kenapakah di negara kita khususnya tiada khusus tentang mungkin kahwin dua, kursus tentang penceraian dan sebagainya Ustaz. Silakan. Okey, gini tak ada yang wajib dianjurkan. Contoh, hari ni kalau orang nak kahwin, dia kena wajib hadir kursus kahwin. Maksudnya kursus kahwin. Syarat untuk maknanya untuk berkahwin kursus kahwin. Dan kursus kahwin tu dia cerita macam mana untuk sebelum kahwin Ini kita nak cerita apa daripada soalan tuan Haji tadi, iaitu kursus selepas perkahwinan. Okey. Sebenarnya ada. Tapi sebab dia bukan macam jabatan agama negeri-negeri yang anjurkan. Jadi maknanya tapi yang swasta lah. Banyak sebenarnya, banyak. Kita nak cari, kita kena cari je lah. Sebenarnya ada je. Dan sekarang ni pun maklumat mudah di ujung jari, mudah diakses. Kita tulis khusus rumah tangga bahagia, khusus apa, macam-macam khusus ada sebenarnya. Cuma kita kena rajin cari je. Sebenarnya ada tuan. Cuma maksudnya kena rajin cari dan bagus diikuti. Sebenarnya TV, radio, apa nama sekarang ni, internet, jabatan agama tulis. Betul. Apa nama, banyak sebenarnya kita boleh belajar. YouTube, maksudnya bukan belajar kat YouTube tapi rujukan pertama sebelum kita betul-betul hadap pun boleh. Yang paling senang Ustaz. Paling senang boleh, maksudnya banyak kuliah-kuliah sebagainya kan. Terutamanya boleh tengok. Baik Ustaz, kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Abdullah, membicarakan topik munakahat berkaitan enggan fail perceraian. Baik,
kita pagi ini nak terus meraihkan soalan-soalan dari sahabat kita, dan kali ini pula datangnya dari An-Nur Rauf. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hak-hak isteri yang gugur selepas daripada berlakunya perceraian? Soalan saya, apakah hukum suami yang menggugut isteri dengan menakut-nakutkan isteri akan dikira nusyuz dan derhaka jika failkan perceraian mereka ke pejabat agama? Bagaimanakah penyelesaian dalam Islam dalam kes seperti ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada An-Nur atas soalan. Okey. Yang pertama sekali, soalan apakah hak isteri yang gugur selepas daripada berlakunya perceraian? Okey. Jadi yang gugurnya nafkah batin dengan nafkah zahir lah. Dia ambil lah. Jangan tak ada lah. Jangan nak cakap lepas edah lah. Cerita lepas edah kan. Abang kenapa tak bagi nafkahkan saya kan? Dia apa cerai? Betul. Itulah. Itu putus. Hak yang gugur kan. Tapi saya suka soalan ni sebab sebenarnya mungkin nak tanya. Yelah. Apa hak-hak isteri selepas perceraian? 6. Salin. Salin. Sama dah Ustaz. Sama. Aduh. Salin. Sebab dia point salin. Biar kita ingat. Jadi bila kita ingat, baru kita boleh kongsi dengan orang. Sebab tu kan balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan aku daripada walaupun satu ayat. Tapi ustaz tu cerita bagus dah kan. Rugi kau tak tengok ustaz tu cerita apa? Entah, aku pun tak ingat. Tapi bagus dia cerita. Macam mana nak sampaikan? Yang pertama, isteri akan dapat pertama sekali adalah nafkah iddah. Dalam tempoh 3 bulan ketika kali suci ke nafkah iddah. Yang kedua, isteri akan dapat nafkah tertunggak jika ada tertunggak ketika perkahwinan. Yang ketiga, isteri akan dapat mut'ah. Mut'ah ni mana sagu hati perceraian. Okey, berapa boleh tuntut untuk ke mahkamah. Yang keempat, isteri akan dapat harta sepencarian. Harta sepencarian ni maknanya harta yang terbit dalam tempoh perkahwinan. Okey. Yang keempat, isteri akan dapat hak penjagaan anak. Okey. Nafkah iddah, nafkah tertunggak, harta sepencarian, kemudian mut'ah, kemudian hak penjagaan anak, ada hadanah, hak penjagaan anak. Dan itu yang kelima kan? Yang keenam iaitu nafkah anak akan disalurkan oleh isteri. Nafkah anak. So jadi mana 6 benda isteri akan dapat benda itu jadi ada hak-hak yang maksudnya seorang isteri itu akan dapat bila berlaku perceraian. Okey. Yang kedua, apakah hukum suami mengugut isteri atau menakutkan isteri akan dikena nusyuz dan derhaka? Okey. Jadi dan dalam hadis Nabi SAW, ma min imra'atin, mana-mana perempuan yang meminta talak min ghairi ba'sin, yang tak ada apa-apa sebab, maka takkan bau raihatul jannah, mana takkan bau syurga. Tapi kalau ada sebab-sebab tadi syiqaq tadilah, ada macam maknanya rasa tak selamat, kena pukul dan sebagainya, bolehlah minta nusyuz. Maknanya apakah hukum dia, adakah dosa ke apa? Tak. Kalau berlaku syiqaq boleh. Jadi soal, kemudian kadang-kadang juga ada isteri dia membesar-besarkan cerita, ada juga kan, jentik je tapi kena pukul pening kepala, tak boleh kerja 3 hari, ada juga. Allah. Mahkamah, insya-Allah hakim mahkamah syariah orang yang memang ditrain untuk menghakimi dengan cara yang terbaik. Masya-Allah. Kan? Insya-Allah dia tengok je dia tahu dah. Ini hakim tengok dia tahu dah. Dia ditrain dia bukan macam ambil siapa-siapa okey kau jadi hakim, tak. Ada kelulusan yang perlu ada untuk jadi hakim mahkamah syariah. So jadi maknanya ada kan, betul, ada kadang-kadang isteri exaggerate je kan. Maksudnya kena pukul, padahal tak pun, tak macam tu. Sebab tu bila ditanya soalan balas, okey, suami saya memang baling saya dengan telefon. Suami cakap, mana ada baling telefon? Saya baling beg tangan. Mana saya tahu dalam beg tangan tu ada telefon? Kan beza baling beg tangan. Memang dua-dua tak betul baling beg tangan, tapi dia beza cerita dia. Baling beg tangan dengan baling telefon. Dulu telefon komunikator yang besar tu kan. Ni real case tapi dia beza cerita tu. Impact dia beza. Dengan baling telefon tapi cerita tu dibesar-besarkan. Sebabnya boleh kalau kita rasa macam tu, pergi mahkamah syariah. Maknanya nanti akan disoal balas sama ada lepas ataupun tak. Kadang-kadang kita punya perasaan sebab tak tahan, cara kita cerita tu
membuat-buat. Ya. Orang yang tidak dilatih untuk menilai cerita memang, tak guna orang macam kau. Hakim mahkamah syarah tidak. Hakim syarah dia akan teliti dengan baik dan seadil-adilnya. Kata Ustaz, hakim tak malas. Hakim tak malas tu fikir. Hakim tak malas. Dia tak malas tu fikir. Dia takkan jump to conclusion tak. Okey, baik Ustaz. Kita nak meraihkan lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa di sana? Itu Banting hanya ni. Mesti Ganti. Betul. Kenal ni. Selalu tanya ni. Betul. Silakan Kak. Soalan saya begini. Adalah berlaku pasangan suami isteri itu bercerai, tapi cerai talak 3. Diceraikan talak 3 lah. Tetapi bekas suami itu menyesal. Dia nak rujuk balik dah tak boleh. Jadi dia bagi upah kepada seorang kawannya lelaki lah. Suruh menikahi bekas isterinya, janji dibagi upah, nanti selepas 2 minggu apa ceraikan. Allah. Tetapi tidak diceraikan, dia bawa lari menghilang ke mana tak tahu, di mana tak dapat dikesan. Jadi si bekas suami itu menyesal, tetap mencari istrinya juga. Apakah dalam hukum Islam kalau siapakah yang berdosa kerana mungkin janji? Lelaki yang diupah itu mungkin janji tidak diceraikannya. Saya nak minta penjelasan Ustaz, siapa yang berdosa? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dia ada dua isu sini. Satu kita panggil dalam bahasa Melayu dia Cina buta lah ya. Cina buta. Al-muhallil ataupun Cina buta yang untuk menghalalkan orang yang maksudnya selepas talak 3. Kemudian sebab talak 3 dia tak boleh nak rujuk dah. Isteri tu kena kahwin maknanya lain. Kalau diceraikan baru dia boleh kahwin balik lah. Okay? So jadi maknanya dia pun cari Cina buta. Okay? Rupanya Cina celik. Cina celik. Rupanya, faham ini saya dalam kalau buat rumah tangga ni dia memang tegang, panas. Kalau kita buat satu santai tak bersampai. Setuju. Santai tak bersampai. Rupanya celik pula. Maksudnya janji maksudnya tadi Cina buta tak boleh Cina buta kau haram dah tak boleh. Tapi yang dia kata kahwin kemudian dia tak ceraikan lagi. Dah bini dia. Dah bini dia tak adalah hukum muka janji ke apa semua. Maksudnya dah bini dia dan dia kalau tak bawa lari pun ada kat situ pun dah main bini dia. Sebab itulah saya suka nak ulangkan balik. Jaga amarah kita kena kontrol. Terlalu banyak sangat. Maksudnya pertama sekali cerai talak 3. Maksudnya dan kemudian menyesal terlalu banyak. Satu. Allah. Yang keduanya orang sekarang jenis apa dah? Dia taklik tambahan. Awak keluar daripada rumah ni jatuh talak. Isteri peduli apa sekarang? Sama sekarang macam ni. Dia keluar je jatuh talak semua. Habis kalau berapa kali dah jadi kan. Adalah kadang tu kena jaga kadang dalam perceraian tu tak didaftarkan maksudnya talak tu di mahkamah dan dia pula tak pandai nak jaga. Dah lebih 3 sebenarnya. Allah. Itu yang benda-benda yang kita kena sangat perlu memperhalusi lah. Benda-benda talak, benda-benda yang taklik, yang taklik tambahan ni lah. Taklik pandai-pandai ni lah. Awak pergi balik rumah mak bapak awak, maksudnya jatuh talak kan. Sekarang pun peduli apa kadang-kadang kan. Kan? Jadi banyak pergi juga jatuh talak. Masya Allah. Itu balik papa saya mama saya papa je tak ada apa-apa dah. Jangan drama ke apa? Drama apa? Allah. Okey, baik. Sebab itu hari ini kita kena tahu tentang ilmu rumah tangga Ustaz. Nak tahu? Tontonlah Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Baik, kita nak berehat seketika, kembali bersua selepas ini di TV9 dan kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga kepada mereka yang telah melakukan 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa dan yang ketiga sebar. Kalau melihat di sini sudah ada 2,200 perkongsian. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudi menyebarkan perkongsian ilmu pada pagi ini. Saya doakan anda diberikan ganjaran pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita nak terus meraihkan soalan datangnya pula dari sahabat kita Izara Zulaika. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana sekiranya suami tahu isterinya di bawah pengaruh disihir dan diminta dilepaskan?
Apakah berdosa suami sekiranya terpaksa bersabar tidak mahu enggan penceraian berlaku walaupun nusyuz isterinya kerana pengaruh sihir dihadapinya? Apakah kaedah sepatutnya suami itu lakukan agar rumah tangga itu tetap harmoni dan tiada berlaku penceraian kerana proses penceraian itu bukan satu tempoh singkat tapi lama prosesnya? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Okey, nama pun dah kena sihir. So maksudnya tak salah lah kalau tak bercerai. Okey, so saya nak cerita sebelum kita cerita mengenai sihir ke apa ke, kena cek kemanusiaan dulu. Kadang-kadang ada faktor hormon. Saya pernah handle satu kes. Maksudnya mula-mula datang, suami pandang sana, isteri pandang sana. Ni pangkat umur dah 60 lebih. Memang ni. Lepas tu kata, Ustaz, kami ni kena sihir rumah tangga. Saya kata, maaf Haji, kan? Umur dah macam sekarang, siapa nak menyihir rumah tangga? Okay. Saya kata gini lah. Pergi ada klinik sebelah, kebetulan waktu tu ada buat hormon test. Pergi cek hormon test, selesaikan hormon. Baik. Kan? Okey. Orang lelaki berlalu umur, dia ada turun hormon. Sama juga macam orang perempuan. Dia ada sebelum menopause tu kan. Kalau orang lelaki apa panggil andropause apa. Kan? Maksudnya gangguan hormon tu memang berlaku. Apabila berlaku begitu, dia akan mengganggu mood lah, cara berfikir, cara waras dan sebagainya. Dia akan mengganggu. Kadang-kadang faktor hormon menyebabkan memang macam panas rumah tangga tu. Jadi saya suka sebelum pergi kepada conclusion untuk ni sihir ke tak sihir, cek kemanusiaan dulu. Okey. Selesai kemanusiaan baru mungkin boleh cek. Okey, iaitu wujudnya dua benda yang kita tak nampak dan nak logikkan susah. Pertama sihir rumah tangga, yang kedua ain. Ain dari rumah tangga. Cuma beza dia, sihir ni orang secara niat jahat untuk merosakkan rumah tangga. Dalam Quran Allah sebut benda ni real dan benda ni wujud. Macam mana syaitan tu dengan sihir mayufarriqu nabi bainal mar'i wa zauji, mana boleh memisahkan antara dua pasangan suami isteri. Kan? Jadi maknanya sihir real, memang wujud. Kan? Kita tak boleh nafikan benda tu. Quran pun sebut benda tu. Yang kedua ain. Kan? Dalam hadis Nabi sebut al-ain haq. Ain tu memang real, betul-betul ada. Ain ni pandangan jahat seseorang. Sebab itu bila kita cerita semua benda kat IG kita, FB kita, TikTok kita, apa benda kita ada, kena bersedia dengan dua benda ni. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa kullu dhi ni'matin mahsudin. Setiap orang yang ada nikmat nanti akan dihasad oleh orang lain. Bersedia apa? Kita dah paparkan kita apa yang kita ada. Bersedia. Pertama, orang dengki dia sudah sihir. Yang kedua memang ain. Ain ni maknanya, ain yang senang faham ni maksudnya nanti boleh tambahan bacaan dalam orang dah kongsikan dekat YouTube dan sebagainya, Google sebagainya, baca ain. Ain ni maknanya orang dia tak niat jahat tapi dia rasa macam beruntunglah kau dapat suami macam ni kan. Akhirnya kita kena ain jadi macam jadi sakit yang tak boleh nak dihurai mana kau sign lah. Tak menentu dan sebagainya. Jadi maknanya jaga dua benda ni. Jadi pergi berubat lah. Sihir dari pakar perubatan Islam. Pergi berubat di sana. Ain pun sama juga. Dan dia ada beza kedua tu. Kita tak bincang mengenai perubatan Islam kat sini. So maksudnya rujuklah kepada pusat-pusat rawatan perubatan Islam yang bertauliah lah. Mana bertauliah tu maknanya betul lah. Sebab ramai juga orang kadang-kadang dia minat kepada perubatan Islam, dia baca buku, dia tak ada guru pun, kemudian dia cuba berubat. Dia cakap sebab benda pandangan bila kita tengah sakit ni kena pilih orang juga. Sebab dia boleh merosakkan psikologi. Sebab tu macam seorang kaunselor dia ada akta dia kan. Maksudnya sebab apa? Kalau orang tengah sakit, dia akan terima je apa cakap. Jadi kalau datang tu orang cakap, awak ni memang ada 30 jin. Yang ini pula ada 5 afraid. Afraid ke jin? Dia boleh merosakkan psikologi. So pilih untuk orang yang kita nak minta nasihat tu macam mana. Biar yang bertauliah, biar yang maknanya betul lah. Wallahualam. Okey, sebab itu hari ni kalau kita nak menunjukkan kebahagiaan, jangan menunjuk sangat Ustaz. Takut betul disihir ataupun yang kedua, penyakit ain tadi. Okey, baik. Kita nak teruskan soalan-soalan untuk topik kita pagi ini. Dan kali ini saya lebih tertarik kepada soalan yang ditanyakan oleh Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah prosedur ketat pejabat agama bahagian penceraian menyebabkan ada isteri yang tertindas enggan menfailkan penceraian? Yang kedua, adakah sebarang jalan pintas yang dibenarkan oleh agama supaya
memudahkan para isteri untuk menuntut penceraian? Terima kasih kepada Rahimah Saud atas soalan. Okey. Kahwin dia ada prosedur dia, dia ada proses dia. Maknanya sama juga, maknanya perceraian ada proses dia. Saya tak sebut sebagai prosedur yang ketat. Kan? Saya lebih suka prosedur yang berhati-hati. Sebab dalam rumah tangga ni kadang-kadang banyak cerita yang manipulate banyak kadang-kadang. Contoh baru ni satu orang kata nak berkahwin. Dia nak berkahwin. Kan? Dan dia mendakwa diri dia adalah janda. So maksudnya minta surat kematian ataupun surat perceraian. Tak ada yang original, ada yang putus step. So pejabat agama cakap, buatlah cabutan untuk dapatkan original. Oh, tak marah-marah pejabat agama. Kan? Jadi kalau anda kata pejabat agama kata okey, putus step ni kan boleh sekarang lagi lah dunia IT, orang boleh print, orang boleh buat nombor tak berapa nampak apa semua kan. Tiba-tiba kata okeylah kahwin sekali rupanya isteri orang lagi. Allah. So nak salahkan siapa? Sebab tu dia bukan prosedur ketat, prosedur yang berhati-hati. Setuju. Supaya semua perjalanan tu dengan cara betul. Cuma kadang-kadang bila berhati-hati, setengah orang yang nak gesa, nak cepat, dia rasa ketat dan dia rasa macam menyusahkan. Tak, bukan menyusahkan. Cuma kalau kita ikut, dan kalau dia kata kita tak mampu nak sediakan benda-benda tu saya kata ada kemampuan, maknanya minta bantuan daripada program syar'i. Kalau tak ada kemampuan, dia ada biro bantuan guaman dekat negeri-negeri itu, minta bantuan. Kan? So kadang-kadang dokumentasi tu kadang kita tak faham maksudnya apa, ini apa, jadi minta tolong, tanya apa nak isi, macam mana isi dan sebagainya. So maksudnya boleh. Dan saya rasa memang prosedur berhati-hati itu perlu sebenarnya. Sebab kadang-kadang tak mau kemudian nanti berlaku masalah yang lain dan sebagainya. Ya, betul. Jalan pintas ada ke tak ada, dia kena ikut proses. Dia bukan jalan raya yang ada jalan pintas. Dia ikut proses, kena sabar kan. Maksudnya kena sabarlah nak cerita dia kan. Sabar satu benda, sabar sampai bila kan. Kalau benda tu betul semua cukup pun semua akan ada lah proses dia dengan lebih mudah. Kadang datang tak cukup, datang kurang ni, datang kurang tu. Dan kadang-kadang kena faham juga kita dealing dengan pegawai. Pegawai tu juga dia betul, tapi kadang-kadang load kerja dia banyak dah. Jadi kadang-kadang dia beritahu kita tu ini, lepas tu kita datang ini tak cukup, kenapa tak beritahu awal? Jadi kita bantu juga. Ada apa lagi tak yang perlu saya bawa yang mungkin puan ataupun tuan tak ceritakan di sini? Kita tanyalah. Kita manusia sama manusia. Kadang-kadang pegawai itu pun nak bantu kita, tapi dia juga tengah ada masalah rumah tangga, kita tak tahu kan. Setuju. Jadi kalau kita saling salah menyalah sampai bila dia tak habis. Jadi maknanya okey tuan, terima kasih kan. Ada lagi tak yang tak cerita kat sini yang mungkin saya perlu bawa? Maknanya bercakap kan. Bila bercakap macam tu, maksudnya kita dapat maklumat yang betul lah, maklumat yang sempurna, maklumat yang penuh. Jadi tadi taklah memendakkan diri kita pun marah-marah pegawai tu dan sebagainya lah. Allahualam. Betul. Walaupun dia tu seorang orang kata penasihat rumah tangga, tetap ada masalah rumah tangga, Ustaz. Betul. Okay. Sedangkan lidah lagi tergigit. Apatah lagi rumah tangga. Betul. Tapi saya ada satu khusus kan. Sedangkan lidah lagi tergigit ibu-ibu, kakak, ayah. Apa kali rumah tangga? Ustaz, saya nak jadi gigi, biar suami jadi lidah. Oh, dia je nak menggigit. Ada juga. Okay. Itu kalau gigi ada ya. Itu kalau gigi ada. Kalau tidak, gigitlah pakai gusi tu. Okey Ustaz, bila kita sebut juga tentang topik kita iaitu enggan fail perceraian, ada satu soalan tambahan kalau boleh saya bacakan. Tentang isteri yang tidak bekerja, takut hak penjagaan anak hilang secara automatik berikutan ketiadaan sumber pendapatan. Mungkin ada jalan penyelesaiannya. Okey, dalam Islam dia jelas sebenarnya nafkah adalah daripada bapa. Kan? Dia bukan macam sebahagian negara bagi undang-undang sivil yang dapat anak adalah orang yang ada kemampuan. Sebab apa? Isteri jaga, nafkah anak-anak ni daripada bapa. Jadi maksudnya jadi kalau dia walaupun isteri tak bekerja, bila bercerai baru nak start kerja, tapi mana nafkah anak tu, kebajikan anak adalah daripada bapa tu. Dengan kemudian bapa pula dapat
hak untuk lawatan. Jangan pula kita tak bagi hak untuk lawatan. Ini ada kes kan kat Malaysia kan. Dia tak bagi suami dia melawat. Kan, kemudian suami pun report mahkamah. Mahkamah cakap panggil kenapa untuk diadili, kenapa tak bagi lawatan. Tak bagi mahkamah, dia kena penghinaan kepada mahkamah. Isu dia penghinaan pada mahkamah, bukan tak bagi lawatan anak tu. Jadi besar kita. Jadi orang dengar seumumnya dengar macam kesian kat bini dia dah kena cerai, lepas tu kena masuk penjara. Bukan isu tu. Isu adalah penghinaan kepada mahkamah sebab dipanggil tak datang, dipanggil tak datang dan sebagainya. Jadi maksudnya sebab tu dah saya suka sebut dalam hadis Nabi, abghadul halal indallah at-talaq. Talak ni benda yang halal tapi Allah tak suka. Benda-benda macam ni lah. Benda-benda manipulasi yang berlaku akhirnya permusuhan dan sebagainya. Jadi maksudnya jadi tak ada isu isteri tak mampu tak dapat hak anak. Jadi maknanya suami bagi nafkah tapi suami dapat hak penjagaan anak. Ada hak lawatan tu. Jangan pula isteri tak bagi. Tak boleh. Maknanya ada hak, dia boleh bawa anak tu nak berjalan ke malam ke boleh. Jangan langsung tak bagi. Allah Alam. Baik Ustaz, banyak lagi yang ingin kita bicarakan tentang topik pada pagi ini, tetapi kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik, Alhamdulillah kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tapi jangan pejam tak celik-celik Ustaz Okey, baik, kita nak terus meraihkan soalan pagi ini. Kali ini pula dari sahabat kita bernama Intan Zulina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, apakah keadaan atau kes yang membolehkan mahkamah syariah terpaksa campur tangan dan memisahkan pasangan suami isteri untuk mengelakkan keadaan yang lebih mudarat? Yang kedua, seorang wanita Malaysia terpaksa menahan derita kerana suaminya warga luar negara mengugut untuk membawa anak-anak mereka lari ke luar negara jika berlaku perceraian. Apakah tindakan yang boleh wanita itu lakukan? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Okey, terima kasih ya. Okey. Kita tengok dalam Malaysia ni, okey, ada dua bahagian yang protek rumah tangga. Satu adalah akta-akta di mahkamah syariah. Satu lagi ada akta-akta mahkamah sivil. Akta mahkamah sivil ni contoh macam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Itu makna sivil. Akta dalam mahkamah syariah ada akta dia, akta-akta pasal mana rumah tangga. So maknanya ada dua bahagian, satu mahkamah syariah, satu mahkamah sivil dalam bab rumah tangga ni. Okey. Soalan pertama dia, adakah mahkamah syariah boleh campur tangan kepada maksudnya memisahkan suami isteri bagi mengelakkan kemudatan lebih besar? Mahkamah syariah tidak berbidang kuasa dalam bab tu. Kan? Tapi Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dia ada maksudnya bidang kuasa bagi bab tu. So macam mana benda itu nak buat, iaitu kena buat report polis. Di bawah D11 kita panggil maksudnya department 11 bagi rumah tangga tu. So maksudnya dia ada bahagian untuk campur tangan dalam keganasan rumah tangga. Dan keganasan rumah tangga, bila kita sebut keganasan rumah tangga, naratif dia adalah isteri kena dera dengan suami. Tapi tidak sedikit sebenarnya suami kena dera dengan isteri. Sebab tu kadang-kadang orang lelaki ni dia malas nak buat report. Tapi memang wujudnya sebenarnya maknanya isteri yang maknanya mendera suami ataupun ganas ke suami. So maksudnya memang berlaku dan memang ada kes yang dilaporkan maknanya kepada polis mengenai perkara itu. So maksudnya naratif dia perempuan biasanya, tapi tak sedikit juga lelaki yang kena kadang-kadang kan. So maksudnya itu dua akta dan mahkamah syariah ada bidang kuasa dia. So sivil dia ada bidang kuasa dia dalam bab menjaga rumah tangga di Malaysia. Okey. Itu pertama. Yang keduanya ni soalan mengenai berkahwin dengan anak suami luar negara. Jadi takut berlaku apa semua. So maksudnya suami bawa lari anak. Okey. Okey, apabila berlaku mana syiqaq tadi, kalau kita isteri kita suami kita ni orang luar negara apabila berlaku syiqaq,
pertama sekali apabila suami dah ni apa semua, buat satu laporan polis. Maksudnya tapi jangan keluar dari rumah. Maksudnya keluar polis mengenai suamilah, panggil suami. Tujuan report rujukkan mahkamah syariah. Kan? Rujukkan mahkamah syariah contoh tujuan report. Okey. Jadi maknanya kemudian yang keduanya, okey, apabila di mahkamah syariah pula kita minta perintah penjagaan anak. Maksudnya minta lu perintah penjagaan anak dapat kepada suami ke isteri ke warga negara. Minta dulu. Maknanya permintaan sebelah pihak minta dulu. Jadi maknanya apabila ada perintah penjagaan anak tu kepada pasangan, maknanya di sudut undang-undang memang hak dia. So kalau dia kata tiba-tiba suami ambil anak itu, salah. Faham? Jadi faham prosesnya. Maksudnya daripada report polis tu dia ada satu hal, satu lagi maknanya minta perintah dipanggil sebelah pihak dulu supaya diberi penjaga anak tu kepada pasangan lah, suami ke isteri ke. Jadi kalau tiba-tiba suami tu ambil, so salah. Itu baru terus buat report polis bahawa dia mengambil anak yang di bawah jagaan kita. Jadi mungkin saya mengsyaki akan dibawa keluar negara. So maknanya benda tu boleh dilingkan dengan immigration dan sebagainya. Dan Allah Alam. Okey, baik Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut tentang 5 perkara. Yang pertama sabar, yang kedua secara kaunseling, yang ketiga suluh, yang keempat hakam dan yang kelima hakim. Kalau boleh kita nak tahu tentang yang ketiga tu, tak, suluh. Orang tengah kan. Jadi adakah ciri-ciri ataupun kriteria orang tengah tu yang perlu dilihat? Okey. Pertama sekali orang yang dua-dua hormat lah. Kadang-kadang mungkin bapa mertua, mak mertua kan, ataupun mungkin pakcik yang dihormati. Ataupun mungkin orang luar, maknanya tok imam kampung, ataupun ustaz yang selalu ngajar kan, ustaz ngaji dia orang kan. Ustaz bagi. Jadi ustaz tu biasa ngajar ngaji kat rumah kan. Jadi maknanya dua-dua hormat. So maksudnya boleh lantik siapa-siapa pun suluh. As-sulhul khair. Suluh tu bagus sangat. So maksudnya nasihat. Jadi maksudnya okey, isteri dah marah, suami marah. Okey. Apa isteri nak? Okey, saya nak suami saya jangan marah-marah. Kalau marah tu janganlah hempas pintu tu 3 kali dan pintu peti ais tu dibaiki dia kan. Jangan tanam apa semua. Okey, yang keduanya tak mau kalau isteri nak keluar tu maksud janganlah tak bagi. Okey, jadi suami pula cakap okey, yang pertama tu saya okeylah, saya setujulah, saya takkan hempas pintu peti ais lagi. Tapi yang kedua tu kalau minat keluar tu maksudnya janganlah tak bagi, tu tak boleh lah. Tu mesti minta izin apa semua. Maksudnya apa benda yang suami setuju, apa benda yang suami isteri tak setuju. Okey, kemudian dapatkan apa yang setuju. Okey, ini sama-sama kita setuju, daftarkan dekat mahkamah syariah. Okey, ini persetujuan kita. Kan? Sulhul khair. Kadang-kadang memang betul. Ada orang boleh baik dengan nasihat. Betul. Ada orang yang boleh ditegur dengan nasihat. Mata-mata, awak jangan macam ni, awak jangan macam ni. Tengok tanyalah ustaz, dah sedar kan. Ada orang yang hanya boleh ditegur dengan undang-undang. Dah kena undang-undang baru dia okey, baru sedar. Ada orang macam tu kadang-kadang. Betul. Menongkah langit sangat, akhirnya baru dia tahu bahawa tinggi mana langit itu. Bak kata orang Melayu dulu. Okey. Menongkah langit sangat kan. Tapi akhirnya rupanya langit itu tinggi rupanya. Setelah dikuasai undang-undang. Kadang ada orang yang perlu macam tu baru dia rasa ada kesedaran tu. Wallahu alam. Okey Ustaz, saya suka dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Nurul Hidayah Saifuddin. Bagaimana keadaan andai salah seorang pasangan OKU yang tidak mampu menyara keluarga enggan fail penceraian walaupun diminta oleh keluarga pasangan? Apakah hukumnya dan apakah tanggungjawab pasangan jika ahli keluarga meminta cerai? Sekian, terima kasih. Okey. Soalan ni agak menarik. Dia bersudut apa tau? Okey, pasangan OKU. Okey, tak nak OKU tu dah tak mampu bayar nafkah. Okey, dua step Okay. Pasangan OKU tu tak mampu nak bagi nafkah. Okey. Keluarga pasangan suruh minta cerai tapi dia tak nak cerai. Macam mana? Okey, keluarga tak boleh masuk campur dalam urusan rumah tangga. Okey. Satu ketika Sayyidina Ali karamallahu wajah mencadangkan untuk berkahwin. Maka Nabi SAW sebut bahawa Siti Fatimah tu adalah maknanya buah hati dia. Menyakiti Siti Fatimah macam menyakiti dia. Sekadar itu sahaja. Maksudnya boleh bagi pandangan tetapi tidak boleh mempengaruhi keputusan pada anak-anak. Dah rumah tangga dia. Maksudnya tak boleh mempengaruhi keputusan. Jadi maksudnya dalam bab ni, okey,
walau mampu keluarga dan walaupun diminta oleh keluarga pasangan, keluarga tak boleh masuk campur. Kenapa dia tak minta cerai? Ada sebab dia. Mereka berdua je tahu. Jadi keluarga cakap, kau ni dahlah, kau tak minta dia tak nak minta kau tak minta cerai, kenapa apa semua? Itu hak dia. Keluarga boleh bagi pandangan tetapi tidak boleh mempengaruhi keputusan anak-anak dalam rumah tangga. Itu kena clear benda tu So lepas tu kalau anak kita contoh kan, kita dengar sebelah pihak, ayah kena pukul semua, dah ayah ambil apa semua. Dah kau pergi minta cerai apa semua. Okey. Ayah pernah faham dia punya hak dia, boleh bagi pandangan tapi tak boleh mempengaruhi. Jadi menantu nak jumpa anak dia, kau jangan jumpa anak aku ni, tak boleh. Sebab dia tu bini dia ada cerita dia. Dia ada dia punya side cerita sebelah pihak dia. Sebab tu kadang-kadang satu orang beriu ni protek anak, ambil anak daripada rumah. Suami nak datang pun tak bagi kan. Maknanya memang sejak memang seorang bercerai lah. Kan? Sebab kita dengar sebelah pihak anak kita je dan kita protek anak kita. Lepas 4 hari, 5 hari, dia boleh bercakap dekat handphone, papa sayang mama, mama sayang papa, kita mak bapak ke tepi. Benda ni berlaku. Rumah tangga, kadang-kadang dia bercerita kat kita sebelah pihak je. Cerita sebenar, dia je tahu. Betul. Lepas tu, jangan terlalu campur sangat sebenarnya. Kita kena dengar dua belah pihak. Ni kita bercerita, kita pun kembang hidung, kembang hidung kita kan. Ambil anak kita, tapi dia je tahu cerita sebenar tu apa. Sebab tu dia boleh baik. Kita dengar sakit hati, kita tak boleh baik. Tapi dia boleh baik. Sebab dia tahu cerita sebenar tu apa. Kan? Okey. Baik. Okey, apakah hukum dan tanggungjawab pasangan jika ahli keluarga minta cerai? Tak boleh. Ahli keluarga tak boleh campur keputusan untuk bercerai anak-anak tu. Tak boleh. Bagi pandangan boleh. Campur tak boleh. Termasuk adik-beradik. Adik-beradik, mak bapak ke apa semua tak boleh. Bila aku nikahkan kau dengan anak aku, kan? Maksudnya kita dah menyerahkan perwalian itu kepada suami. Suami yang lead rumah tangga, bagi dia peluang. Mungkin dia tidak perfect, mungkin dia tidak sempurna macam ukuran kita. Tapi maksudnya dia cuba yang terbaik, insya-Allah. Kita nasihat dia sebagai anak. Tapi tak boleh nak mempengaruhi keputusan dia, wallahualam. Okey, baik. Jadi itu peranan keluarga kepada pasangan, kalau boleh bagi nasihat, teguran yang baik. Okey, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Ustaz. Jadi mungkin ada sedikit 3 pengajaran ringkas sebagai penutup program kita. Yang pertamanya, talak itu dibenarkan tetapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ingat, mana ada tetap jalan keluar. Okey. Yang kedua, kalau nak tahan, tahanlah dengan cara yang baik. Kalau nak lepaslah dengan cara yang baik. Okey, maksudnya tak usah nak gantung-gantung lah, apalah. Lepas cara baik ataupun tahanlah cara baik. Yang ketiganya, kalaulah berlaku juga perceraian, kebajikan anak maksudnya kena perhatikan. Itu keutamaan dia. Jangan maksudnya mak tak bagi jumpa bapak, kan? Sebab sakit hati kan. Takut, alasannya takut menurun bapak dia punya perangai. Dah itu memang anak dia. Jangan tak bagi jumpa. Yang keduanya, bapak pula jangan tak bagi nafkah kepada anak. Sebab penjagaan dapat kepada isteri, sakit hati tak bagi pada anak. Jangan. Maksudnya yang penting kebajikan anak-anak tu yang terpelihara dan juga anak dibesarkan dengan cara yang bagus. Okey, baik Ustaz, dan untuk mendapatkan barakah dan rahmah dalam program pagi ini, sedikit doa penutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, ya Allah, dan bahagiakanlah keluarga yang kami ada, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Abdullah yang sudi bersama dengan kita pagi ini, dan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, teruskan menonton channel Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya iaitu Da'i Hadari dan juga guru kita Ustaz Halim Din
di bawah topik hadis dan amalan mengulangi solat bermula jam 6.50 pagi. Baik, akhir kata daripada saya, berkahwin tidak salah andai seiring syariah. Suram bertukar indah untuk kehidupan yang lebih barakah. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.